Wahai murid-murid, mari kita belajar pantun. Baris pertama dan kedua merupakan pembayang, manakala baris ketiga dan keempat merupakan masuk. Jika satu bermasuk, yakin dan patuh kepada Tuhan adalah penting untuk mendapat hikmat, pengetahuan dan akal budi. Sama seperti rangkap pertama, rangkap kedua juga terdiri daripada pembayang dan masuk. Maksud yang ingin disampaikan oleh rangkap pantun ini adalah orang yang selalu bersikap jujur akan mudah mendapat kepercayaan orang lain agar hidup menjadi lebih tenang. Baris pertama dan dua ialah pembayang dan baris tiga dan empat ialah masuk. Rangkap tiga bermaksud kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan pertelingkahan dan perselisihan faham. Pertama dan kedua merujuk pembayang dan baris ketiga dan keempat merujuk masuk. Rangka empat bermaksud jika seseorang berusaha, mereka akan memperoleh ilmu dan menjamin masa depan. Rangkap kelima, ayat pertama dan ayat kedua merupakan pembayang dan ayat ketiga dan keempat merupakan maksud. Maksud yang ingin disampaikan, berbudi bahasa dan bersopan santun mencerminkan sikap seseorang dan menjadi tali pengukur kepada tingkah laku setiap orang. Baris pertama dan kedua ialah pembayang, manakala baris ketiga dan keempat ialah maksud. Rangkap enam bermaksud amalan murni melahirkan masyarakat aman damai kerana bertata sosial tinggi dan bertolak ansur. Antara nilai yang dipelajari adalah kepercayaan kepada Tuhan, kejujuran, iman tinggi, toleransi dan juga kerajinan. Antara pengajaran yang dipelajari ialah kita mestilah mempercayai Tuhan, bersikap jujur dan perlakuan beradab sopan dalam pergaulan, bertolak ansur dan rela bersabar dan bersikap rajin dalam melakukan suatu perkara. Wahai murid-murid, saya Cikgu Atan. Selamat sejahtera kepada Cikgu Atan. Selamat sejahtera, Cikgu Atan. Marilah kita belajar pantun. Mula sekali, apakah itu pantun, Cikgu? Pantun merupakan puisi Melayu lama yang terkenal dan merupakan hak milik asli orang Melayu. Salah satu ciri pantun ialah pantun dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian pembayang dan bahagian maksud. Dalam pantun yang dicipta oleh cikgu, setiap baris mempunyai 4 perkataan dan jumlah suku katanya adalah antara 8 hingga 12. Rima akhir dalam pantun ini ialah pantun 4 kerat, iaitu A-B, A-B. Baiklah, marilah bersama dengan guru melafazkan pantun ini. Tepi telaga merimbun pandan, menghijau alam, harum baunya. Yakin akan wujudnya Tuhan, patuh kepada segala suruhannya. Buah cempedak, bentuknya bujur, mulut isinya dibalut kain. Sifat amanah, sikap jujur, timbul keyakinan orang lain. Benang ditenung, berlembar-lembar, menjadi kain, dijual di pekan. Bertolak ansur, rela bersabar, elakkan berlaku pertelingkahan. Kijang kanca
pelanda rusa, bebaslah dalam hutan. Tekun berusaha, rajin sentiasa, usaha berlanjutan, tangga kejayaan. Hidup subur, sayur di kebun, sawi kangkung, kunyit halia. Berbudi bahasa, bersopan santun, berjiwa murni, berakhlak mulia. Kering kontang di Pulau Jawa, tanpa diliputi tanam-tanaman. Amalan murni, sebati jiwa, hidup sentosa, negara aman. Baguslah kamu semua kerana boleh melafazkan pantun dengan betul dan tepat. Apakah nilai yang dipelajari dalam pantun ini? Oh, saya tahu. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kejujuran. Ketiga, beradab sopan. Hemat tinggi. Keempat, toleransi. Kelima, sebab dia berusaha, kerajinan. Betul, nilai yang disebut oleh Mei bolehlah kita lihat dalam pantun ini. Jadi, kita haruslah menggunakan nilai yang dipelajari hari ini dalam kehidupan seharian kita. Apakah pengajaran yang ada dalam pantun ini? Saya tahu. Pengajaran yang terdapat dalam pantun adalah kita perlu mempercayai kepada Tuhan dan mematuhi segala suruhannya. Yang kedua adalah kita haruslah bersikap jujur dalam melakukan setiap perlakuan. Yang ketiga, kita haruslah beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. Yang keempat, kita haruslah bertolak ansur dan rela bersabar untuk mengelakkan berlakunya pertelingkahan. Dan yang terakhir, kita haruslah rajin berusaha dalam melakukan apa-apa perkara. Oh, betul jiwa. Lihatlah bahawa jiwa telah menguasai pengajaran dalam pantun ini. Saya berharap jiwa boleh sentiasa mengingati pengajaran yang dipelajari hari ini dalam apa-apa keadaan sahaja. Wow, tahniah dan syabas kerana kamu semua telah menguasai pantun ini. Terima kasih Cikgu Atan. Terima kasih Cikgu Atan. Sama-sama murid, kita jumpa lagi. Bagaimanakah hit persembahan yang disediakan dapat memberi kesan positif dalam pembelajaran? Secara umumnya, seni dalam pendidikan merangkumi 3 komponen, iaitu seni visual, seni muzik dan juga seni pergerakan. Secara umumnya, kit persembahan yang kami cipta mengandungi unsur-unsur seni visual, misalnya kepelbagaian warna dalam video yang disediakan. Dengan ini, murid-murid akan lebih berminat untuk belajar di samping menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Selain itu, seni visual yang berwarna-warni serta mempunyai gambar-gambaran mampu memperkembangkan daya penglihatan murid-murid. Ini kerana melalui daya mata, seseorang dapat mengamati pelbagai jenis warna, bentuk, rang dan jalinan. Selain itu, seni muzik juga telah diterapkan dalam video yang disediakan. Unsur seni muzik dapat memperkembangkan daya pendengaran dan menjadikan murid-murid lebih bersemangat dan bertenaga dalam belajar. Tambahan pula, animasi yang terdapat dalam video tersebut mempunyai unsur pergerakan. Dengan ini, murid-murid akan lebih berminat dan seronok semasa menonton video tersebut sambil belajar.
pautan tersebut dan Anda akan masuk ke halaman seperti ini. Jadi isikan nama dan mula. Oke, jadi dalam permainan ini dia akan mula dari yang paling mudah lah. Jadi kita lihat soalannya akan dipaparkan di bawah ini. Apakah rima akhir dalam pantun akhlak mulia? Jadi kita pun cari jawabannya yang betul ya. Yang betul yang mana? Yang betul AB kan? Jadi kita pun pergi ke AB. Betul. Kalau betul kita teruskan ya. Baris pertama dan baris kedua merujuk kepada, jadi kita pun pilih yang pertama dengan yang kedua mana? Merupakan yang bagian apa? Jadi kita pun pilih bagian pembayang. Jadi kita pun pergi ke pembayang sini. Jadi inilah kalau kita katakannya kita pilih yang salah. Kita lihat apa yang akan berlaku ya kalau kita pilih yang salah. Bahagian maksud jadi salah, jadi nyawa yang di atas kanan itu dia akan berkurang. Jadi kita pun harus pilih yang betul ya. Jadi dalam permainan ini kita harus terhindar daripada yang biru ini ya. Jadi kita lihat apa yang akan berlaku kalau kita dekatnya, kita akan dimakan. Jadi nyawa pun akan berkurang. Jadi untuk teruskan permainannya kita harus elakkan yang biru itu dan kita harus pilih jawaban yang betul. Oke, begitulah cara permainannya, sangat mudah dan kita harus cari jawaban yang betul ya. Kita tidak boleh tunggu jawaban itu cari kita ya. Kita sendiri harus cari jawaban itu. Kalau kita tunggu yang jawaban itu cari kita, nanti yang cari kita bukan yang jawabannya tetapi yang biru itu, nanti kita pun kalah. Jadi kalau kita sudah selesai, sudah habis main, jadi kita juga boleh ya lihat jawaban yang telah kita pilih dalam permainan ini. Jadi kita pun boleh belajar dari kesalahan ya. Oke, jadi begitulah permainan kita ya. Selamat belajar sambil main. Oke, murid-murid sekalian, apakah kalian sudah paham tentang cara permainannya? Kalau sudah, kita akan bermula. Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat membaca 3 rangkap pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. Murid juga boleh menyatakan 3 nilai pantun dengan sebutan yang tepat berdasarkan teks pantun yang dibaca. Murid juga dapat menyatakan 3 pengajaran dengan ayat yang betul berdasarkan teks pantun yang dibaca. Selain itu, murid dapat menjawab 5 soalan kuis dengan betul berdasarkan teks pantun yang dibaca. Setelah Cikgu Atan sudah mengajar tentang apa itu pantun dan apa ciri-ciri yang harus terdapat dalam sesebuah pantun, untuk memastikan murid-murid dapat melafazkan pantun yang mengandungi bahasa yang indah dan menjelaskan maksud pantun tersebut seperti apa yang dicatatkan dalam standard pembelajaran, kita akan bersama-sama menjawab beberapa soalan melalui cara permainan. Berlembah-lembah menjadi kain, dijual diikat, bertolak ansur, rela bersabar, elakkan berlaku, berterima. Bolehkah murid melafazkan pantun ini? Boleh. Benang di tenun, berlembah-lembah, menjadi kain, dijual di pekan, bertolak ansur, rela bersabar, elakkan berlaku, bertelingkahan. Baiklah. Ya, jadi bagus ya. Jadi murid tersebut dia dapat membaca beberapa rangkap pantun dengan sebutan yang intonasi yang betul. Jadi dari sini kita dapat lihat ya,
objektif pembelajaran kita yang pertama telah tercapai. Okey, bagus. Jadi daripada keputusan yang telah tercapai oleh murid tersebut, iaitu dia dapat menjawab beberapa soalan kuis dengan betul berdasarkan teks pantun yang telah dibaca, kita dapat lihat objektif pembelajaran kita telah tercapai. Okey, terima kasih murid. Iya, jadi dari sini kita juga dapat lihat objektif pembelajaran kita yang kedua, yaitu murid dapat menyatakan 3 nilai pantun dengan sebutan yang tepat berdasarkan teks pantun yang telah dibaca ya. Jadi objektif ini telah tercapai juga. Apakah pengajaran yang dipelajari dalam pantun ini? Pertama, kita haruslah percaya Tuhan. Kedua, kita haruslah bersabar. Ketiga, kita haruslah bersikap rajin. Okey, betul ya. Jadi sebenarnya selain daripada 3 pengajaran ini, terdapat juga pengajaran-pengajaran lain yang ingin disampaikan melalui pantun ini ya. Jadi dari sini kita dapat lihat objektif pembelajaran kita yang ketiga, yaitu murid dapat menyatakan 3 pengajaran dengan ayat yang betul berdasarkan teks pantun yang telah dibaca, ini telah tercapai.